Apa khabar semua? Antara kereta yang paling banyak saya dapat request untuk ceritakan adalah kereta Devil 16. Kereta ni dikatakan boleh produce sampai 5,000 horsepower dan boleh sampai top speed selaju 560 km sejam. Ganas tak? Dia punya claim tu tak agak-agak, sampaikan tak logik bunyinya. Boleh kata macam too good to be true. Rupa-rupanya memang ada something yang pelik berlaku untuk kereta ni. Nanti saya akan ceritakan. Memang setiap kali saya cerita pasal supercar dengan hypercar, ada je lah komen yang kata Devil 16 ni lah yang paling power. Jadi jom kita tengok apa cerita dengan kereta ni. Betul ke apa yang diorang claim, dan paling penting, dah ada ke belum orang Malaysia yang beli? Jom kita tengok. Jadi Devil 16 ni adalah sebuah kereta yang dibuat oleh Devil Motors dan company ni berasal dari UAE. Biasanya supercar ni datang dari Itali lah, Germany lah. Jadi menarik juga bila ada supercar yang nak datang dari UAE ni. Tapi adakah syarikat Devil Motors ni mampu deliver apa yang diorang janjikan? Pertama sekali, nak buat kereta ni bukanlah satu benda yang mudah. Lagi-lagi nak buat enjin tu. Adalah orang cakap memang senang je. Ambil je enjin tu, lepas tu tambahlah turbo lah, apalah. Maka enjin tu pun makin power. Memang betul. Tapi kalau kita buat macam ni, dengan cepatnya kita akan capai limit enjin tu boleh pergi laju mana. Lepas tu kita nak buat apa lagi? Dah tak boleh nak buat apa-apa. Jadi untuk dapatkan apa yang diorang claim 5,000 horsepower ni, nak pergi 500 km sejam pula tu, memang nak kena buat enjin sendiri. Lagipun enjin ni kalau dia dah terlalu power sangat, nanti kita dah tak boleh drive dia dekat jalan biasa. Contoh yang simple macam kereta F1. Memang kereta ni dah didesign untuk laju dekat atas track. Jadi kalau bawa dekat jalan biasa tu, nanti suspension terlalu keras sampai sakit pinggang. Lepas tu kalau dekat low speed nanti tersengguk-sengguk pula. Memang tak smooth langsung. Tapi kalau untuk racing, memang power. Nak dapatkan balance antara comfort dengan sport ni memang satu benda yang mencabar. Jadi kalau kata nak buat kereta biasa pun susah, kenapalah Devil Motors ni pergi claim yang dia nak buat kereta sampai 5,000 horsepower ni? Kenapa dia tak buat dulu, lepas tu baru reveal? Ini belum buat lagi dah kecoh. Sampai ke hari ni, dah 10 tahun tau diorang claim nak buat kereta ni. Tapi masih tak ada bukti lagi yang Devil Motor boleh deliver kereta yang power macam ni. Memang dalam YouTube channel diorang ada dia buat engine testing lah, ada buat test drive lah. Tapi even selepas 10 tahun, masih tak ada lagi review dari customer, masih tak boleh deliver dan masih tak ada top speed run. In fact, tak ada satu bukti pun yang diorang boleh deliver kereta 5,000 horsepower ni. Apa yang dah jadi sebenarnya ni? Adakah kita semua dah kena scam? Okey, sebelum tu, kenapa dia buat macam ni? Macam cari nahas kan claim pelik-pelik ni. Tapi mungkin juga diorang terpaksa. Tujuan dia adalah nak bagi customer hype dengan claim yang macam ni. Sebab nampak macam market Devil Motors ni adalah untuk billionaire yang dah tak tahu nak buat apa dengan duit diorang. Jadi untuk masuk market hypercar ni, kan kita dah ada macam Bugatti lah, Koenigsegg lah, Pagani lah, Rimac lah. Dan diorang ni memang dah deliver pun. Jadi macam mana kita nak masuk market tu kalau orang tak kenal kita? Jadi teknik Devil ni senang je. Kita buatlah claim yang gila-gila. Jadi Devil 16 ni ada 3 level. Level paling rendah dalam 150 horsepower guna enjin V8. Kemudian level yang atas sikit guna enjin V16 dan boleh deliver dalam 3,000 horsepower. Dan top tier punya model guna V16 juga, tapi boleh pergi sampai 5,000 horsepower. Yang ini memang track version. Kata diorang, pecutan 0 sampai 100 km sejam diorang claim boleh pergi sepantas 1.8 saat saja. Dan top speed pula memang melebihi 500 km sejam. Kalau anda nak tahu, sekarang ni dah ada pun kereta yang boleh pecut 0 ke 100 km sejam dalam 1.77 saat saja, iaitu Rimac Nevera. Lepas tu ada satu lagi kereta, Magma 3 nama dia, boleh buat dalam 1.4 saat saja. Tapi anda kena ingat, yang kedua-dua kereta ni adalah EV. Jadi even sampai sekarang tak ada lagi kereta ICE yang boleh pecut sampai 100 km sejam di bawah 2 saat. Dan kalau anda perasan, enjin yang diorang nak buat ni adalah V16 tau. Maknanya blok enjin ni akan jadi panjang gila. Kalau Bugatti Veyron contohnya, dia guna 16 silinder juga.
tapi arrangement dia adalah W16. Jadi enjin tu akan jadi lebih lebar tapi kurang panjang. Tujuan dia adalah untuk packaging yang compact. Jadi nak guna V16 ni pun dah macam satu red flag lah. Hanya kereta dulu-dulu je yang enjin dia panjang-panjang ni. Ini belum lagi kita question kebolehan material dalam enjin ni untuk tahan load sebanyak 5000 horsepower ni. Crankshaft dia mesti panjang gila. Tak patah ke crankshaft ni kalau kita crank dia sampai 5000 horsepower? Sebab itulah kalau nak buat claim kenalah berpada-pada. Kita tengok pula top speed dia. Katanya 560 km sejam. First sekali, dekat mana je kita boleh dapat jalan yang straight dia cukup panjang untuk pergi 560 km sejam ni? Kereta ni dibuat untuk track, jadi definitely tak ada track yang cukup panjang untuk capai top speed ni. Kalau nak buat juga kena pergi dekat Era Lesen, tempat yang Bugatti buat top speed run untuk diorang punya Chiron tu. Kemudian pada speed 560 km sejam ni, kereta tu boleh ke stay dekat atas jalan tu? Memang aerodynamic body kereta tu akan main peranan yang sangat besar untuk tekan kereta tu ke atas jalan. Kalau tak, memang kereta ni akan terbang pada kelajuan yang macam tu. Okay, now bila nak kena ada banyak downforce pula, maknanya tayar kereta tu pun kita akan load dia dengan downforce ni. Anda sendiri boleh bayangkan tak, tayar tu berputar laju mana pada kelajuan 560 km sejam ni? Katakanlah tayar tu 22 inci, tayar ni akan berputar dekat lebih kurang 100 pusingan sesaat. Ada ke tayar yang boleh tahan putaran ni? Entah-entah sport rim pun tak cukup kuat. Even rating tayar yang paling tinggi pun adalah rating Y, iaitu untuk speed sampai 300 km sejam. Nak lagi laju kena guna tayar custom. Maknanya Devil kena upah tayar manufacturer untuk buat compound yang boleh tahan kelajuan macam ni. Plus kena tahan lagi downforce yang kereta ni generate pada kelajuan 560 km sejam macam yang diorang claim tadi. Lepas tu kan, ada ke gearbox yang boleh tahan 5000 horsepower ni? Ini nak kena gali balik subjek material science, thermodynamics, fluid mechanics, aerodynamics. Memang kena balik ke theoretical basic untuk pastikan benda ni even possible ataupun tidak untuk dibuat dengan teknologi yang manusia ada sekarang. Begitulah ganasnya klaim yang dibuat untuk kereta Devil 16 ni. Mungkin sebab itulah saya ambil masa lama sikit untuk study pasal Devil 16 ni, sebab sekali dengar memang tak logik. Now selepas buat research pun masih rasa tak logik. Lagipun dah 10 tahun dulu diorang claim, dan sekarang ni claim diorang macam yang 1.8 second tu orang lain dah buat dah pun. Dan kalau diorang tak dapat deliver dalam masa terdekat, mungkin company ni dah tak relevan lagi. Sebab walaupun claim diorang ni macam tak logik, siapa je tak nak tengok kereta 5000 horsepower kan? Mestilah kita nak tengok. Jadi kalau anda dah tonton sampai sini, memang anda ni seorang yang minat pasal kereta dan minat pasal enjin. Jadi kalau anda sangat minat dan nak tahu lebih banyak pasal enjin kereta, saya ada sediakan lebih 50 video dan lebih 5 jam konten untuk anda tahu segalanya tentang enjin. Untuk buat benda ni, saya beli sebuah enjin Honda Jazz. Kita baraikan dia untuk explain dekat anda satu persatu komponen enjin ni supaya mudah anda nak faham. Segala sistem-sistem enjin, mitos dan tahyul pasal enjin, teknologi enjin terkini yang mungkin dah ada dalam kereta anda sekarang, dan tak ketinggalan cara sebenar nak jaga enjin. Semuanya saya masukkan sekali dalam 50 video ni. Jadi kalau anda berminat untuk join kursus online enjin Zero to Hero, link untuk join saya letak dekat bawah. Buat masa ni masih ada 60% diskaun, jadi baik anda dapatkan segera sebelum diskaun tamat. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.